Istimewa bersama MSI, Khamis 26 Januari. Kisah inspirasi bersama pengadil bola sepak wanita, Nurul Ain Izzati Zainal dan cabaran yang dihadapinya dalam dunia sukan yang dimonopoli kaum lelaki. Pernahkah penerbangan anda tertangguh? Ketahui apakah hak sebagai pengguna apabila mengalami situasi penerbangan tertangguh atau dibatalkan. Dan ikuti antara rangkuman berita dunia menarik untuk minggu ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan untuk anda semua. Masih lagi bersama dengan kami berdua. Kalau berdua tu rasa macam host yang sama je. Tak. Betul tegak. Yeah. Okey, bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Reina Hazrina hari ini. Dan pastinya hari ini kita nak bawakan pelbagai perkongsian menarik yang kita dah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan topik-topik yang akan dibincangkan. Salah satu topik utamanya, anda sebagai penumpang pesawat udara, jika penerbangan anda ditunda atau dibatalkan, apa yang boleh anda lakukan? Adakah terdapat pampasan yang boleh diterima atau bagaimana? Semuanya kita akan bincangkan sekejap saja lagi. Sekejap lagi kita akan bincangkan hal untuk anda. Hari ini hari Khamis 26 Januari 2023. Sedar tak sedar kita dah pun memasuki minggu-minggu terakhir untuk bulan Januari tahun 2023. Diharapkan untuk tahun ini, permulaan bulan ini semuanya baik-baik belaka, insya-Allah ya. Dan terima kasih anda semua yang tengok kami di Malaysia hari ini. Dan tadi Rina dah kongsikan antara yang akan kami kongsikan sebentar lagi berkaitan dengan ada di antara kita yang pernah mengalami situasi tersebut, di mana kita tengah tunggu kita punya flight, tunggu tak ada sebab postpone kalau setakat 1-2 jam tak apa. Kalau kita lihat laporan tadi ada sampai 8 jam. Ini yang sebenarnya kita nak bawakan sekejap saja lagi. Kalau anda ada perkongsian pengalaman atau ada sebarang kemusykilan yang nak diajukan kepada tetamu kami, boleh layankan dan juga beri komen anda di Facebook MSI. Boleh. Jom kita bawakan dulu mungkin suasana cuaca pagi ini di seluruh negara. Jom kita tengok keadaan cuaca sebelah atasnya. Okey. Kita lihat keadaan cuaca semasa pada pagi ini. Kita nak memberikan fokus utama di Sabah terlebih dahulu sebab diramalkan keadaan di Sabah ni hujan berterusan. Di Kota Kinabalu pagi ini cerah, begitu juga di Labuan, di Kanga, Petaling Jaya, Alor, Kota Baru diramalkan berlaku sedikit hujan pada pukul 9.20 tadi. Dan ada laporan ataupun amaran yang dikeluarkan. Ini amaran hujan berterusan di peringkat bahaya di negeri Johor dan juga di Sabah, di mana disejangkakan hujan sangat lebat berterusan boleh berlaku. Cuaca buruk di Pahang dan juga di Johor, di bahagian Segamat, Keluang, Kulai dan Johor Bahru, juga di Sabah di pantai barat. Fokus utama di bahagian bawah tu, waspada hujan berterusan dijangka akan terus berlaku daripada esok 27 Januari hari Jumaat sehingga 30 Januari 2023, iaitu di Kelantan dan juga di Terengganu. Bila bercerita tentang cuaca ini, pastinya kita sedia maklum bahawa Sabah ketika ini dikatakan mengalami banjir. Kita juga nak melihat situasi terkini. Bagaimana mungkin keadaan di sana, kerana kita difahamkan ada daerah-daerah baru juga yang turut dilanda banjir sehingga mangsa banjir semakin meningkat. Sehingga jam 8 malam semalam difahamkan lebih daripada 1,421 mangsa-mangsa telah pun ditempatkan di pusat pembinaan sementara. Jadi untuk mengetahui laporan lanjut berkenaan dengan keadaan di sana, kita terus saja ingin bersama dengan Ketua Cawangan Pengurusan Bencana dan Operasi APM Negeri Sabah. Kita bersama dengan Kapten PA Sulaiman Salama. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Baik, Kapten, mungkin sebagai permulaan Kapten boleh kongsikan terlebih dahululah tentang situasi banjir yang berlaku di Sabah, di daerah-daerah di Sabah. Silakan. Baik, terima kasih. Okey, apa yang kita boleh berkongsi pada pagi ini? Setakat pagi ini 26 hari bulan Januari, jumlah KIR atau ketua isi rumah yang terlibat 2,187. Manakala bilangan mangsa yang terlibat 6,313. Dan melibatkan 26 PPS, melibatkan 5 buah daerah yang terjejaslah. Di antaranya Paitan, Pitas, Kota Merudu, Kudat dan Lahad Datuk yang terbarulah. Kalau keseluruhan 5 daerah ni melibatkan 132 kampung terlibatlah atau yang terjejas banjir.
Okey, Okay, kalau kita tengok tadi pun saya sempat juga baca di Met Malaysia yang mengatakan bahawa hujan semakin berterusan berlaku di kawasan-kawasan sebahagiannya di Sabah. Jadi bagaimana kesiapsiagaan anggota-anggota petanah awam dan juga agensi-agensi yang terlibat di sana, Tuan? Baik, untuk penugasan atau pengoperasian yang kita corak di PEM Sabah, kita telah mengatur gerak keseluruhan anggota kita, baik logistik darat dan logistik air, meletakkan sepenuhnya penugasan tersebut kepada kawasan-kawasan yang kita declare sebagai hotspot banjir lah, untuk memudah cara pengoperasian mengeluar dan memindahkan mangsa tersebut. Bagaimana mungkin dari segi operasi menyelamat ataupun bantuan yang disalurkan kepada mangsa-mangsa banjir ini, Kapten? Setakat ini berjalan dengan baik. Mangsa pun dipindahkan ke PPS yang telah digazetkan, ke PA ataupun JKM, dan ditempatkan mengikut partition-partition yang kita telah tetapkan lah. Dan waktu sekarang dah 9.37 pagi. Mungkin dari segi keadaan cuaca ketika ini di Sabah bagaimana? Baik, setakat ini yang kita terima laporan daripada rakan-rakan kita di daerah yang terjejas, terutama 5 buah daerah. Setakat pagi ini, alhamdulillah, keadaan cuaca cerah, begitu baik. Diharapkan sehinggalah berterusan dan kita mengharapkan tren air itu turun, dan ada juga beberapa kawasan yang dilaporkan tren air semakin turun. Diharap pulih sepenuhnya lah. Tuan, kita nak tahulah juga mungkin ada tak cabaran-cabaran yang diterima daripada pihak Tuan sendiri dan juga agensi-agensi lain yang terlibat, dan bagaimanakah maklum balas yang diterima apabila kalau kita menyuruh agar mereka ni berpindah, ataupun mungkin ada tak yang macam masih lagi tidak mau berpindah dan sebagainya? Bagaimana maklum balas, tindak balas mereka, Tuan? Baik. Itu benda-benda subjektif sedikit. Cuma cabaran tu memang kita terima dalam pengoperasian bencana banjir ini dalam masa ini. Sebagai contoh, semalam satu proses pemindahan yang kita buat sepatutnya berlaku sebelah petang, tetapi pengadu tersebut tidak ingin lagi keluar lagi disebabkan keadaan rumah mereka masih dalam keadaan terkawal, tapi apabila menjelang malam pula menghubungi balik semula dengan kami untuk dipindahkan. Itu menyukarkan kepada pihak kami untuk akses ke tempatnya disebabkan kegelapan tersebutlah, faktor-faktor keselamatan. Kalau bagaimanapun kita mencuba dan mengeluarkan mangsa tersebut. Alhamdulillah kita berjaya mengeluarkan dan menempatkan di BPS. Alhamdulillah. Dan mungkin sedikit pesanan akhir daripada Tuan sendiri berkenaan dengan situasi banjir ini. Apa agaknya nasihat yang kita nak sampaikan kepada penduduk-penduduk di sekitarnya? Baik. Terima kasih. Kita menyarankan masyarakat lebih kepada alert berkaitan dengan laporan daripada Met Malaysia, ramalan-ramalan cuaca, dan juga ebahan berkaitan dengan banjir melalui media, radio maupun agensi-agensi berkaitan lah. Dan yang seterusnya, memastikan masyarakat tahu di mana pusat pembinaan yang digazetkan dan pusat bantuan bencana di tempat mereka lah. Seterusnya, yang paling penting, apabila menerima arahan, segeralah berpindah ke PPS yang disediakan. Berpindah awal sebelum banjir meningkat atau pada waktu siang kerana ia lebih mudah dan selamat. Mungkin setakat itu yang kita boleh. Baik. Okey, terima kasih Kapten Sulaiman Salama, Ketua Cawangan Pengurusan Bencana dan Operasi APM Negeri Sabah atas perkongsian situasi terkini berkenaan dengan banjir yang berlaku di Sabah, dan kita doakan agar keselamatan mangsa-mangsa banjir berada dalam keadaan selamat, begitu juga dengan semua anggota penyelamat. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Amin, insyaAllah. Okey, jadi apa yang diperkatakan oleh Tuan tadi itu amat penting, dan apabila kita tanya tentang cabaran itu, cabarannya kita ingatkan cabaran untuk menyelamatkan mangsa itu mudah, tapi bukan begitu mudah sekali apabila kita nak ada satu rundingan untuk mereka berpindah dan sebagainya. Kalau kita lihat keadaan cuaca ataupun kalau kita lihat rumah kita, memang keadaan waktu ketika itu memang air tak naik, tak apa, boleh kita kawal dan sebagainya, sebab mereka sayang nak tinggal ke rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya pihak berwajib tu dia dah buat kiraan dah kan, dia tahu yang kawasan itu akan naik air, jadi kita harus berpindah. Kalau suruh pindah, macam itulah.
Betul. Itu cabaran ketika banjir. Ya. Cabaran untuk menjadi pengadil bola sepak bagaimana? Terutamanya untuk golongan wanita. Betul. Jangan tak tahu, sekarang ni golongan wanita mampu menceburi apa saja bidang termasuk menjadi pengadil bola sepak. Okey, itu yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Nama individu itu adalah Ain. Ain ni berusia 24 tahun. Tapi Ain ni mula jadi pengadil seawal usia 14 tahun. Hebat sangat Ain ni. Tapi kalau kita nak dapatkan sedikit gambaran kisah Ain Izzati ni, kami kongsikan sedikit bingkisan ini. Saksikan. Jom. Menjadi pengadil terutama sukan bola sepak bukanlah satu kerjaya yang mudah. Mana tidaknya terpaksa menelan setiap kata makian dan cacian terutama daripada pemain, peminat atau pengurus pasukan yang tidak berpuas hati dengan keputusan diberikan ketika perlawanan bola sepak. Itulah lumrah yang dialami oleh wanita berusia 24 tahun ini. Nurul Ain Izzati Zainal mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi pengadil bola sepak termuda di Malaysia seawal usia 14 tahun. Mesra disapa Ain pada usia 17 tahun, dia sudah menjadi pengadil bagi perlawanan bola sepak Liga Malaysia dan masih berkhidmat sehingga kini. Selain menyarung jersey sebagai pengadil bola sepak, Ain juga ialah seorang penguat kuasa di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sejak 2020. Meskipun kerjaya pengadil sering dimonopoli oleh kaum lelaki, tetapi bukanlah satu halangan baginya meneruskan minat ini. Betul lah. Hebat kan? Pegawai JPJ. Bukan calang-calang kan. Penguasa. Okey, nampaknya sudah berada secara dalam talian bersama kita ketika ini Nurul Ain Izzati Zainal, pengadil bola sepak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Kita nak panggil mana satu ni? Ada 3 nama. Nurul, Ain, Izzati. Ain je. Ain. Ya. Okey, Ain, ini menariklah. Kami bukan saja kagum tapi berbangga. Terutamanya golongan wanita ya. Kerana ada wanita yang menceburkan diri ataupun berkerjaya sebagai pengadil. Mungkin kita nak tahulah bagaimana bermulanya minat untuk jadi pengadil bola sepak ni. Banyak pengadil ada, tetapi kenapa dunia bola sepak Ain? Okey. First of all, pada mulanya kan, saya minat dalam bidang pengadil ni start daripada saya tengok abang saya. Abang saya jadi inspirasi saya lah. Okey. Di mana dia start dia jadi pengadil ni, dia boleh berdikari. Dia setiap allowance yang dia dapat, yang dia buat game ke apa, dia dapat allowance. Jadi dia boleh menabung, dia boleh bagi mak ayah. Jadi time tu, saya cuba untuk involve dalam bidang ni. Even saya tak tahu pun apa itu pengadil. Di samping ramai juga yang membantu saya dan bagi dorongan dan sokongan sampai saya tak tahu saya boleh ke tahap ni lah. Okey, menarik. Menarik tu. Dah 10 tahun kan terlibat dalam dunia pengadilan ni. Kongsikanlah bersama dengan kami antara pengalaman-pengalaman. Sebab apa? Sebab mungkin ada di antara kita, khususnya pemain-pemain bola sepak lelaki lah. Apabila lihat, tak apa, pengadil perempuan. Tak apalah pengadil perempuan. Kenapa? Rasa macam senang ni lah. Mungkin ada persepsi segelintir daripada pemain lelaki lah yang menganggap macam tu. Kan? Tapi sebenarnya salah. Jangan ingat yang awak ni wanita tak tegas. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman-pengalaman. Betul tak apa yang saya katakan tadi? Jangan ingat wanita tak tegas. Itu for sure lah. Cabaran yang sepanjang saya jadi pengadil ni, antaranya bila saya mengadili perlawanan lelaki. Okey. Biasalah sebagai pengadil wanita kan, nak berdepan dengan pemain-pemain lelaki ni kadang-kadang susah juga. Lagi-lagi saya ada buat serta-serta mistik semasa perlawanan. For sure ada kritikan dari pelbagai pihak yang kadang-kadang sedikit mengganggu emosi dan fokus saya semasa perlawanan lah. Okey, tapi nak tahu jugalah bila memilih untuk menjadi pengadil ini, bagaimana mungkin dari segi pandangan ibu bapa Ain sendiri kan? Sebab ini aktiviti yang lasak. Kebanyakannya memang kalau kita lihat selama ni dimonopoli oleh kaum lelaki. Tetapi bila menyuarakan hasrat untuk menjadi pengadil bola sepak pula tu, bagaimana mungkin respon mereka, Ain? Mereka rasanya daripada saya kecil, ibu ayah saya dia memberi saya peluang untuk mencuburi segala bidang. Saya bukan saja pengadil, saya ada yang masa kecil mak ayah saya hantar saya sebagai pengadil badminton.
menceburi bidang renang. Banyak juga lah taekwondo. Tapi alhamdulillah sampai sekarang yang jadi yang nampak sekarang ni adalah pengadil lah, bidang pengadil lah. Pernah mengadili untuk perlawanan Liga Malaysia ini, saya percaya mungkin satu pencapaian yang boleh dibanggakan Ain sendiri. Bagaimana agaknya dari segi persediaan emosi kan? Sebab perlawanan yang besar ni memerlukan bukan saja ketahanan fizikalnya tetapi juga kekuatan emosinya. Persediaan yang awak lakukan sebelum sesebuah perlawanan bagaimana? Okay, for sure. Sebelum saya dapat lantikan daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, saya akan buat satu revision, saya akan buat preparation untuk game untuk saya minimizekan segala mistake yang saya dah buat sebelum ni. Mungkin saya akan kurangkan untuk game yang akan datang lah. Mostly akan sama ada saya akan buat revision law of the game ataupun saya akan buat practical game dan sedikit fitness lah. Okey, bercakap tentang fitness ni, saya nak tahulah stamina sebagai seorang pengadil ni. Kita lihat kalau pemain kan, dia ada penyerang dia jaga atas je. Pemain tengah, dia tengah, back belakang. Awak pengadil daripada bawah sampai ke atas, patah balik apa semua. Jadi kita nak tahulah stamina awak sebagai perempuan ni bagaimana nak menandingi pengadil lelaki ni. Dia sebenarnya harian training saya ada program. Jadi saya setiap hari saya akan rujuk kepada fitness instructor negeri saya. Apa yang saya buat hari ni, apa yang akan saya buat esok dan lusa. Dia akan bagi panduan pada saya lah. For sure pengadil ni kena ada fitness yang lebih tinggi daripada pemain yang macam Encik bagi tahu. Pemain dia ada posisi dia masing-masing. Jadi pengadil dia satu padang dia kena kuasai. Betul. Dan dia perlu buat keputusan lah yang fair. Hebatlah Ain. Okey, kita nak tahu sedikitlah harapan Ain dalam dunia bola sepak ini. Sejauh mana lagi anda bayangkan kejayaan ini boleh anda gapai, Ain? Okey, harapan saya jika saya diberi rezeki, saya ingin ke peringkat yang lebih tinggi lah, iaitu antarabangsa FIFA. Dan saya tahu banyak cabaran dan dugaan untuk saya ke peringkat itu. Tapi bagi saya tak mustahil. Jika usaha dan cita-cita tu seiring dengan perbuatan, nanti maybe akan jadi kenyataan lah. InsyaAllah, amin. Kami doakan yang terbaik juga untuk perjalanan karier Ain dalam menjadi pengadil bagi dunia bola sepak ni. Betul. Nanti boleh jadi pengadil World Cup insyaAllah one day. Satu hari nanti. Amin. Pengadil FIFA. Okey, baik, all the best. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia, Nurul Ain Izzati Zainal. Siapa sangka dunia kerjaya pengadil bola sepak ini menjadi pilihan. Dan ini juga mungkin boleh menyuntik inspirasi dalam kalangan remaja-remaja hari ini yang kita lihat sebenarnya ada banyak potensi yang boleh digilap. Ini salah satunya. Jadi ianya bukan bermakna sesebuah sukan ataupun sesebuah pekerjaan itu dimonopoli oleh orang lelaki sahaja. Tidak. Sekarang ni perempuan semua boleh buat. Okey, respect perempuan. InsyaAllah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Okey. Baik, kita nak berehat seketika tapi sekembalinya nanti kita nak bawakan perbincangan yang lebih serius di mana saya percaya ramai dalam kalangan anda pernah mengalami situasi kapal terbang tertunda ataupun dibatalkan. Jadi kalau kita berada di situasi itu, apakah yang harus kita lakukan? Dalam Jadi Malaysia hari ini selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak memberi fokus ketika ini terhadap perbincangan berkenaan dengan penerbangan anda yang ditunda atau dibatalkan. Bagaimana mungkin papasan yang boleh anda perolehi. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikanlah sedikit berkenaan dengan laporan tentang topik kita ini. Ya, ini kita kongsikan laporan ini berkaitan dengan pengalaman penumpang itu sendiri. Sama ada mereka ini mengalami situasi penerbangan itu tertunda ataupun dibatalkan. Jom kita saksikan. Melancong, bekerja atau balik kampung antara tujuan bagi seseorang menggunakan kapal terbang sebagai pengangkutan, terutama jika destinasi yang dituju jauh.
Tetapi, apakah perasaan jika perjalanan tergendala disebabkan penangguhan atau pembatalan penerbangan oleh syarikat terbabit? Berdasarkan laporan daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM pada tahun 2016 sehingga Disember 2022, MAVCOM mendaftarkan sebanyak 32,157 kes aduan penerbangan dengan purata kadar penyelesaian lebih daripada 90%. Antara masalah yang diterima ialah bayaran balik, kehilangan, kerosakan, kelewatan bagasi dan pembatalan penerbangan. Sebagai contoh, baru-baru ini tular di media sosial apabila salah seorang penumpang yang menaiki kapal terbang sebuah syarikat penerbangan terpaksa menunggu hampir 8 jam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana penerbangan tertangguh. Situasi itu mengundang kemarahan ramai sehingga penumpang bertindak memarahi pegawai bertugas susulan gagal memberi penjelasan mengenai kelewatan itu. Firdaus Jailan berusia 36 tahun, seorang pekerja strategi pemasaran yang kerap menggunakan perkhidmatan penerbangan. Dia adalah antara individu yang berada di lokasi ketika situasi berlaku dan merakam video sehingga tular. Menurut Firdaus, dia bersama penumpang lain sepatutnya berlepas ke Kuching, Sarawak menerusi penerbangan yang dijadualkan pada jam 11.30 malam. Namun sebaliknya, mereka terpaksa menunggu lama sehingga ada yang tidur di ruang menunggu pelepasan KLIA. Macam saya sendiri pun, saya dah biasa travel. Saya dah biasa naik flight malam semua. Jadi saya memang dah bersedia. Jadi malam tu saya memang pakai baju tebal dan saya ada bawa lebihkan kain pelekat dalam beg. Biasanya saya bawa 2 light. Dan saya pun dah bagi kepada ada parents yang bawa anak kecil. Waktu tu sangat sejuk dengan hujan apa semua. Sangat sejuk dan sampai ada budak yang dah semput pun. Okay. Jadi bila saya tengok tak ada apa-apa tindakan, jadi saya terpaksa pergi tanyalah apa cerita sebenarnya. Dan waktu itu kami semua ada yang nak keluar, cuma mereka semua takut nak keluar sebab kita takut bila kita keluar nanti tiba-tiba flight jalan. Dah kita pula kena tinggal. Ada juga yang nak keluar untuk cari hotel ke, nak letakkan orang tua dia dalam hotel tu pun tak berani nak keluar pasal luggage semua dah masuk ke dalam. Jadi saya ambil tanggungjawab untuk dapatkan maklumat dan akhirnya alhamdulillah lah berjaya lah bawa turun pegawai yang berada di atas tu walaupun tak membantu sangat. Ini adalah saya kira 2-3 kali jugalah, tapi yang paling buruk yang inilah. 2-3 kali tu dia delay 2-3 jam, kadang-kadang sampai setengah hari tapi tak bagi apa-apa pun ada juga. Cuma yang kali ni dia paling buruk sebab dia kombinasi keadaan itu. Airport yang sejuk, waktu tengah malam, tak tempat nak makan dan tak boleh nak rehat. Jadi orang yang ada sidis, orang yang ada anak kecil memang kesian betul. Memang kesian betul. Memang kita tak boleh nak tengok sajalah. Itu yang membuat kita marah. Sebagai pengguna, situasi penangguhan atau pembatalan penerbangan mungkin pernah berlaku pada anda. Tetapi sejauh manakah anda tahu hak sebagai pengguna jika berhadapan dengan situasi sebegini? Apakah tindakan seterusnya yang boleh dilakukan? Saya memang sangat setuju lah apa yang dikatakan tadi tu kan. Sepatutnya perlu ada komunikasi lah kan di antara syarikat penerbangan tersebut dengan penumpang-penumpang yang telah pun bersedia untuk berlepas dan sebagainya. Kalau setakat delay tu tak lama, tak apa, kita boleh tutup mata, kita boleh tunggulah kan. Tapi anda kata kalau lebih 8 jam dan sebagainya, takut-takut nanti bukan saja pada kita, malahan macam tadi disebut tadi ada anak-anak kecil, orang tua dan sebagainya. Tapi betul, saya pun pernah mengalami situasi berkenaan bila flight delay tu, kita tak bergerak, takut tau. Betul. Takut tiba-tiba flight ada pula dan sebagainya. Tapi kita tak tahu apa hak kita selepas ini kalau berada di situasi itu. Untuk menjawab persoalan ini, kita bawakan tetamu istimewa kita hari ini. Elok saya perkenalkan, ini dia Datuk Seri Saripudin Kasim, Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAVCOM. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cerita semalam kat Osaka. Itulah hari ini di Malaysia hari ini. Okey Datuk? Okey. Tak jalan Tak delay tak delay. Flight delay. Flight delay. 3 jam delay. Saya 3 jam. Lumrah tak lumrah, tapi kita tahu hak kita kalau delay 3 jam. Mungkin saya
berkhidmat dengan MEFCON, saya tahu hak-hak kita yang lebih daripada orang lain mungkin. Sangat bertuah jika kita tahu hak kita. Tetapi bagi penumpang-penumpang pesawat udara yang tidak tahu hak mereka, malah tak tahu apa yang boleh dilakukan ketika mengalami ataupun situasi penerbangan tertunda ataupun dibatalkan. Hari ini kita nakkan pencerahan, Datuk Seri. Bagaimana mungkin kita boleh jelaskan kepada penonton hak mereka sebagai penumpang pesawat udara. Sebelum kita pergi pada hak, izinkan saya menyentuh dua perkara. Pertama sekali tentang macam mana syarikat-syarikat penerbangan beroperasi. Kita memang semua di segi bisnes modelnya, memang syarikat-syarikat penerbangan tidak akan berkompromi aspek keselamatan. So maknanya walau orang kata Waimah 0.1% pun kalau ada masalah teknikal dijumpai sebagainya, memang dia takkan terbang. Itu akan melibatkan penerbangan tertunda dan sebagainya. Dan yang keduanya, semua syarikat penerbangan dalam dunia ini menekankan tentang on-time performance. Maknanya prestasi menepati masa. So kalau dapat semuanya nak 100%. Maknanya kalau kata terbang 9.45 sampai jam 12, semua nak sampai dalam waktu masanya. Terbang pada waktunya dan tiba pada waktunya. Tapi semasa saya di Kementerian Pengangkutan dulu, kita menetapkan semua syarikat penerbangan mesti mensasarkan mencapai sekurang-kurangnya 85%. Dan alhamdulillah secara puratanya semua syarikat penerbangan tempatan kita berjaya merekodkan 90%. So ini merupakan satu pencapaian yang baik. Dan penerbangan yang kita tertunda tertangguh itu memang berlaku. Cuma dari segi sama ada dapat dielakkan ataupun tidak. Dan sekarang saya cakap tentang, dan satu lagi dalam kes yang ditunjukkan tadi di udara tadi, memang isunya adalah isu komunikasi. Dan syarikat penerbangan terlibat telah kita tunjuk sebab, hantar surat tunjuk sebab kita tidak berpuas hati dengan syarikat berkenaan memberi penjelasan kepada kita kenapa isu ini berlarutan dan tidak mendapat perhatian sewajarnya. Dan balik kepada hak-hak penumpang, sekiranya lewat 2 jam, lebih 2 jam, penjagaan perlu disediakan oleh syarikat penerbangan dengan menyediakan makanan, minuman dan juga kemudahan komunikasi, wifi dan sebagainya. Dan kalau kelewatan melebihi 5 jam, mereka perlu menyediakan penginapan. Dan penginapan juga tak mungkin dalam kes yang berlaku ini adalah pada musim puncak. Hotel pun limited dan sebagainya. Tapi penginapan tak semestinya di hotel. So maknanya kita harap syarikat penerbangan dapat menyediakan penjagaan yang lebih baik. Tapi yang isunya ialah isu komunikasi, tidak kurang komunikasi yang menyebabkan penumpang tidak tahu nak bergerak ataupun nak buat apa dan sebagainya. Itu yang sebab itu kita telah mengarahkan semua syarikat penerbangan supaya mobilize pasokannya supaya penumpang mendapat maklumat yang tepat dan secara berterusan. Dan sekiranya penerbangan itu tertunda ataupun dibatalkan, so penumpang berhak untuk mendapat balik penerbangan lain ataupun bayaran balik boleh dapat yang itu. Dan pihak syarikat penerbangan perlu menyelesaikan semuanya dalam tempoh 30 hari. Sekiranya penumpang tidak berpuas hati dengan penyelesaian yang di-offer oleh syarikat penerbangan, mereka elok laporkan kepada kita dan kita akan ambil tindakan berasaskan kepada kod perlindungan pengguna yang kita ada. Itu masalah yang paling utama, komunikasi itu kan. Macam kita sebagai penumpang pun, kita duduk dekat situ, kita tengok satu monitor kat atas tu, dia tulis delay. Dia tak tulis pula delay, lepas tu pukul berapa. Dia sepatutnya kan, kita tak tahu sebagai penumpang kan, apabila kita tanya dekat staff kat situ pun tak tahu. Itu yang kita rasa macam geram dan sebagainya. Dan perlu adalah salah seorang pegawai untuk turun ke bawah untuk bagi tahu delay sebab apa dan bila agaknya next flight dan sebagainya. Okey, kita nak tahulah tadi berkaitan dengan tuntutan penerbangan sama ada ditunda ataupun ditunda ataupun terus cancel dan sebagainya. Adakah tuntutan-tuntutan itu berlaku untuk penerbangan di domestik sahaja ataupun ada di antara penumpang kita ni dari Malaysia, kita nak keluar negara tapi kita menggunakan syarikat penerbangan di luar negara, syarikat antarabangsa dan sebagainya. Jadi bagaimana tuntutan itu? Di bawah kod perlindungan pengguna yang kita ada sekarang ini, kita panggil MBCPC. Itu dia terpakai kepada dua-dua sekali, syarikat penerbangan tempatan dan juga syarikat penerbangan antarabangsa yang beroperasi
dari Malaysia ataupun ke Malaysia. So mereka tertakluk kepada hak-hak yang saya sebutkan tadi. So mereka perlu panjangkan juga. Okey, baik. Itu perlu ada percakapan dua hala lah kan antara kita dan juga syarikat itu. Baik, mungkin kita juga nak kongsikan dari segi situasi yang berlaku kan. Kalau kita lihat sebenarnya contohlah kita membeli tiket penerbangan daripada syarikat A untuk katakanlah dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Kemudian dari Kuala Lumpur kita nak ke destinasi ke Jepun katakan, dan kita membeli tiket kepada syarikat penerbangan yang lain, tetapi penerbangan kita dari perjalanan Penang ke Kuala Lumpur itu tertunda. Bagaimana mungkin situasi yang boleh diselesaikan kerana ia juga akan melibatkan penerbangan kita ke Jepun? Adakah kita akan mendapat juga pampasan bagi penerbangan di Jepun tersebut atau bagaimana Datuk Seri? Ya, ini bergantung kepada pilihan pengguna. Kadang kalau melibatkan syarikat penerbangan yang sama itu lebih mudah. Kerana pihak penerbangan akan menawarkan pilihan sama ada untuk tukar jadual penerbangan dan sebagainya. Tapi kalau syarikat penerbangan yang lain, kita takluk kepada hak-hak yang tadilah. Dia boleh menuntut semula untuk untuk refund dan sebagainya. So jadi maknanya memang akan terjejas lah. Umpamanya dia ambil syarikat penerbangan A daripada Penang ke Kuala Lumpur dan syarikat penerbangan B ke Jepun. So sudah tentunya dia akan terlepaslah penerbangan dan sebagainya. So jadi yang itu dia perlu lihat kepada syarat-syarat terma dan kita panggil term and condition dalam tiket yang dibeli itu. Sebab itu saya nak sihatkan pengguna supaya membaca dan juga memahami terma dan syarat-syarat sebelum membeli tiket. Jangan saja tengok pada harga, tapi tengok juga syarat-syarat lain. Isu dari segi refundnya dan sebagainya. Itu jelas ada. Cuma mungkin kita kadang kita tertarik kepada harga. Kita milih harga daripada berbanding dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Kalau menyentuh tentang kita nak menuntut hak kita, nak menerima pampasan tersebut seperti yang Datuk Seri sentuh tadi, kalau lebih 2 jam, apa yang kita boleh dapat? Betul. Lebih 5 jam, 8 jam, apa pula yang kita dapat? Tetapi dalam situasi bagaimana agaknya, kita tak boleh tuntut apa-apa. Apakah situasi yang mungkin dikecualikan daripada seseorang penumpang pesawat udara itu mendapat hak mereka? Okey, dia kalau mengikut kod perlindungan pengguna yang kita ada sekarang ni ada keadaan tertentu, umpamanya dalam kita panggil keadaan luar biasa. Macam saya sebutkan di setengah negara, baru ni di New York umpamanya, di Jepun dan sebagainya, berlakunya ribut salji di luar kawalan syarikat penerbangan dan luar kawalan semua. So yang itu memang diberi pengecualian di bawah kod perlindungan pengguna yang tadi. Jadi pengguna ataupun penumpang tidak boleh menuntut menerima pampasan. Betul. Baik. Jadi cuma dari segi dari segi hak perjalanan, tapi kalau kata penerbangan itu ditunda sebagainya, itu dia berhak untuk dapat. Sebab itu kita galakkan pengguna untuk membeli insurans perjalanan. Kerana insurans itu akan melindungi mereka daripada kelewatan, pembatalan, kehilangan baggage, kerosakan baggage dan sebagainya. So jadi maknanya dia ada dua, satu yang disediakan oleh syarikat penerbangan berdasarkan kepada terma dan syarat-syarat dalam tiket. Dan yang keduanya daripada pihak insurans. So jadi maknanya lebih selamat sebab kerana kalau syarikat penerbangan dia hanya melindungi kita antara point A dengan point B saja. Tapi kita melibatkan pembelian hotel, tiket perjalanan lain dan sebagainya. Tapi kalau kita ada insurans, so kita akan dapat perlindungan dari segi itu. Itu yang perlu kita ambil kira selepas ni kalau kita nak pergi melancong dan sebagainya. Bukan saja harga tiket, tapi kita kena lihat juga syarat-syarat dan sebagainya. Lepas tu kita kena ada insurans penerbangan. Kan? Okey, kita nak lihat di ruangan Facebook ada komen yang telah pun ditulis daripada Siti Fadilah Muhammad Ali. Ini pengalaman beliau. Kami delay 5 jam di airport Jeddah. Masa ni nak balik Malaysia. Jadi menggunakan dia guna flight itu tanpa apa-apa maklumat pada awalnya. Ini macam kita cakap tadi dah, komunikasi tak ada. Okey, dan salah satu lagi, Rena? Pernah tangguh penerbangan lebih 12 jam, patut naik 11 malam tapi datang jam 2 petang esoknya. Dahsyat, kesian pekerja saya. Bila bersabit penerbangan luar, penumpang orang luar diamlah. Tapi airport dah sampai macam kawasan gelandangan rehat. Naif, minta nasihat apa boleh kita lakukan tindakannya?
Yang penting sebutkan tadi, macam saya sebutkan tadi bahawa kalau macam yang kes tadi itu sampai 12 jam, mereka perlu menyediakan penginapan dan sebagainya. Dan kita kalau ada laporan itu, kita akan mendapatkan penjelasan daripada syarikat. Sama ada kita akan membuat siasatan, sama ada sebab-sebab yang diberikan oleh syarikat penerbangan, macam kata berlempang di airport sebenarnya kita perlu tahu sebelum kita ambil tindakan. Sekiranya mereka kita dapati gagal melaksanakan tanggungjawab mereka semana termaktub di dalam MHCPC kita, kita boleh ambil tindakan. Dan kita pada masa ini kita boleh mengenakan penalti sehingga RM200,000. Okey. So jadi tapi kita perlu mendapat penjelasan daripada kedua-dua pihak. Pihak pengguna mesti buat laporan kepada kita dan kita menyiasat bersama syarikat penerbangan dan kita akan membuat pengadilan. Kadang-kadang ada dari kita yang tak pandai nak buat laporan dan juga tak tahu nak buat laporan. Prosedurnya bagaimana? Okey, kita galakkan supaya mereka menggunakan FlySmart. Aplikasi kita punya smartphone application FlySmart, ataupun boleh telefon kita, boleh email kita, boleh buat aduan pada kita through banyak channel kita yang kita FlySmart FlySmart. Ini orang kata very friendly apps untuk mereka boleh. Baik, MEFCOM ni sendiri sebenarnya dah ditubuhkan sudah 7 tahun kabarnya. Dan pastinya ianya fokus utama adalah untuk memperjuangkan hak-hak pengguna penerbangan. Bagaimana mungkin kami ni sebagai pengguna penerbangan ini boleh mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan MEFCOM ini, apakah fungsinya dan juga apa yang boleh dilakukan oleh pengguna sendiri? Cuma kalau dapat saya selain daripada kita melihat menjaga kepentingan pengguna, kita juga sebenarnya kita ni dua aspek. Satu lagi ialah industri itu sendiri. Perkembangan sihat industri. Kita menggalakkan pertandingan. Sebab itu kita lihat kita sekarang ada banyak syarikat penerbangan dan yang terbaru adalah MyAirline. Dengan itu dengan persaingan yang sihat, kita dapat lihat bahawa harga pun semakin menarik untuk generasi yang terlibat. Yang berkaitan dengan pengguna pula, kita kod perlindungan pengguna kita tu memang kita menyemak. Selama ini kita dah semak 2 kali dan kita sedang menyemak lagi sebab kita juga belajar daripada pandemik baru-baru ini. Ada beberapa kita lihat kekurangan di sana dan sini dan kita tambah baik. Banyak perkara yang kita sedang finalize untuk memberi hak yang lebih kepada pengguna supaya mereka tidak hilang hak mereka dengan syarikat penerbangan. Yang ini insya-Allah kita kalau segala berjalan lancar tahun ini kita akan kemaskan lagi kod pengguna tersebut dan yang ini orang kata ongoing. Dia secara berterusan. Memang ada staf MEFCOM di lapangan terbang dan sebagainya? Oh, tak ada. Kita ni adalah sebuah organisasi yang kecil dan sebagai badan pengawal selia. So yang lain tu memang pengguna perlu melaporkan kepada syarikat penerbangan. Itu lebih baik sebab kepada kita pun kita akan balik kepada syarikat penerbangan juga. Tapi sekiranya mereka tak berpuas hati, kita akan terus berkomunikasi dengan syarikat dan sekiranya mereka gagal patuhi hak-hak yang telah ditetapkan, kita ambil tindakan. So jadi kita ni sebagai pengawal selia, kita melihat syarikat dan juga pengguna nak pastikan hak mereka terjaga. Okey, baik. Itu dia tadi penerangan daripada Datuk Seri Saifuddin Kasim berkenaan dengan penerbangan tertunda ataupun dibatalkan. Bagaimana hak kita sebagai pengguna, mudah-mudahan memberi pencerahan untuk semua. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu, kita tahu apa hak kita dan kita boleh lakukan tindakan selanjutnya. Okey, kalau ada di antara kita yang mungkin bercadang nak menggunakan kapal terbang selepas ini, bolehlah membuat turun aplikasi FlySmart di handphone anda masing-masing. Andai kita takut kalau ada apa-apa berlaku dan sebagainya, bolehlah kita membuat laporan terus di sana ya, Datuk Seri. Okey, terima kasih Datuk Seri. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan lepas ni banyak lagi pengisian yang akan kami sajikan untuk anda di Malaysia hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Dan untuk sekarang ini, kita nak bercakap pula tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah di Pantai Remis, Perak. Untuk itu, kita terus saja ingin bersama dengan penuah bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid tersebut. Kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Azli. Ya, baik. Terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini nak bercakap tentang benda baik ni. Okey, baik Ustaz, boleh kongsikan sikitlah tentang pengenalan masjid ini. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ulah. Masjid Al-Ulum, Madrasah Al-Ulum wal Qiraat pada sebelum ini telah berjalan sekian lama semenjak daripada tahun 2013 lagi. Dan subhanallah sudah sampai waktunya untuk kita melangkah lebih lanjut, lebih luas dengan kita membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah. Sebenarnya masjid ini bukan sekadar untuk memenuhi keperluan para pelajar yang belajar di Madrasah Al-Ulum wal Qiraat itu, tetapi lebih juga Ustaz untuk kita menampung Allahumma salli Muhammad keperluan 17,000 orang para penduduk sekitar Pantai Remis Perak dan kawasan sekitar. Selain daripada kita juga untuk memenuhi keperluan para pelajar tahfiz di Madrasah Al-Ulum wal Qiraat ini berjumlah 300 orang pada setiap sesi Muhammad pembelajaran. Dan projek pembinaan ini telah bermula semenjak daripada awal tahun 2020 yang lalu, dan kita jangka siap insya-Allah Muhammad pada tahun hadapan insya-Allah, iaitu tahun 2020. Dah masuk 2023 dah insya-Allah, hujung tahun 2023 ni. Dan dia bakal mempunyai kemudahan lengkap. Selain daripada Dewan Solat, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita juga ada Dewan Madrasah, Dewan Kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, rumah penginapan untuk musafir, tandas yang selesa, bahkan bazar yang akan menempatkan Sallallahu Alaihi Muhammad jualan keluaran produk-produk keluaran madrasah dan lain-lain lagi. Jadi Madrasah Darul Ulum wal Qiraat, kita menyediakan pengajian tahfiz Al-Quran sepenuh masa sebagai teras pengajian yang memfokuskan kepada penghafazan Al-Quran serta tajwid dan qiraat. Selain daripada itu, kita juga menyediakan pengajian kitab turath. Ustaz Syumat bagi kita menyambung usaha para ulama silam dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat serta penting dalam membentuk kehidupan sosio agama masyarakat Islam, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, boleh kongsikan kepada kami tentang perkembangan terkini kutipan dana yang telah pun disumbangkan oleh orang ramai, dan berapa lagi Ustaz yang masih lagi diperlukan? Alhamdulillah tuan-tuan, subhanallah, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang semenjak daripada awal bersama dengan kita, dan alhamdulillah kita telah menerima berbagai sumbangan daripada individu, daripada syarikat yang memberikan sumbangan sebanyak 17 juta. Alhamdulillah. Namun begitu, kita masih memerlukan dana tambahan sebanyak 8 juta. Jadi tuan-tuan, saya semak pada hari ini, pada waktu pagi yang penuh dengan barakah ini, kami nak mengambil kesempatan ini untuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad menyeru tuan-tuan untuk terus bersama dengan kami untuk menderma dan dengan tanpa was-was. Dan kita sangat bersyukur sebab kita berada bersama dengan rakyat Malaysia ni yang sentiasa memahami betapa pentingnya konsep infak yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Insya-Allah. Bercakap tentang konsep infak ni, Ustaz boleh kongsikan kepada kami lah tentang kebaikan hikmahnya. Anda kata kalau kita infakkan wang kita ni lebih-lebih lagi dalam pembinaan masjid ni, Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita dah masuk kepada fasa yang keempat, alhamdulillah. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, alhamdulillah. Dan tuan-tuan bersama dengan kami semenjak daripada awal. Yang menariknya tentang pembangunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, madrasah kita ini, masjid kita ini ialah dia bukan sekadar pembangunan sebuah masjid yang orang akan berulang-alik untuk solat berjemaah pada 5 waktu. Tetapi masjid ini akan dimanfaatkan hampir sepanjang waktu sebab dia menempatkan pelajar-pelajar tahfiz di tempat tersebut. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, kita nanti bukan hanya tengok orang solat waktu saja. Ada kelas pengajian yang akan berlangsung dekat situ, masyarakat pula untuk berhimpun dekat situ, masjid gotong royongnya, masjid Ramadannya, berbagai lagi aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung hampir sepanjang waktu di masjid yang nak kita bina ini, insya-Allah. Tuan-tuan pun mendengar tentang bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang idza mata ibni Adam inqata amal ila thalath. Bila mati saja anak Adam maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Dan kita harap ketiga-tiganya ini akan ada di tempat kita sebab yang kita sediakan ini ialah peluang untuk tuan-tuan buat Allahumma salli Muhammad disebut sebagai sedekah jariah.
kita nak bangunkan masjid. Dan Nabi SAW juga menyebutkan seorang yang telah meninggal dunia dia mendapat manfaat yang begitu banyak selepas walaupun dia telah meninggal sekian lama. Di antaranya ialah apabila dia membangunkan masjid. Yang keduanya, tuan-tuan, kita di sini dalam usaha untuk melahirkan alim ulama mudah-mudahan. Anak-anak nanti akan jadi alim ulama menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan inilah yang akan kita peroleh, yang akan kita dapat dengan disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada, salih Asy Muhammad, anak-anak yang mendapat ilmu yang bermanfaat seandainya tidak ada adab dengan ibu dan ayah. Maka kita mendidik anak-anak ini supaya mereka beradab dengan ibu dan ayah mereka. Dan di antara adab dengan ibu dan ayah ialah dengan mereka memperbanyakkan doa kepada ibu dan ayah. Dan itu yang kita terapkan. Mudah-mudahan keseluruhan daripada apa disebut Nabi SAW ini akan mendapat manfaat. Tuan-tuan, ada nombor telefon tertera, ada website kita, ada nombor akaun. Jangan bertangguh lagi. Fastabiqul khairat. Bersegeralah untuk kita memberikan sumbangan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, amin. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Fadli, terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Itu dia tadi, kita telah bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar berkongsi tentang untuk membangunkan masjid di Pantai Remis Perak yang masih diperlukan 8 juta ringgit. Tak mustahil andai kata kalau kita ni berganding bahu untuk mendermakan, menginfakkan wang kita ini. Okey, kita nak bersama dengan Rina bercakap tentang rangkuman berita dunia. Silakan Rina. Okey, baik. Ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan rangkuman berita dunia yang berlaku sepanjang minggu, termasuklah kompilasi sambutan Tahun Baharu Cina dan banyak sebenarnya kami nak bawakan. Ini antara bingkisannya. Silakan. Sambutan Tahun Baharu Cina disambut meriah oleh masyarakat Cina di seluruh dunia. Di Argentina, perarakan naga diadakan di hadapan orang ramai dan mereka dapat menyentuhnya dengan kepercayaan untuk mendapat tuah. Di Bandaraya Meksiko pula, pertandingan memperagakan kostum pakaian arnab diadakan. Manakala di Thailand pula, orang ramai berdoa dan berhibur dengan tarian singa yang diadakan di Tokong setelah 2 tahun tidak dapat diraikan secara meriah. Manakala di Xi'an, China, penduduk melawat kota dinasti Tang yang digelar kota tidak pernah tidur. Keindahan bandar dipenuhi dengan cahaya lampu yang pelbagai bentuk selain keseronokan dapat berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Chris Hipkins dilantik secara rasmi sebagai Perdana Menteri New Zealand menggantikan Jacinda Ardern yang mengumumkan perletakan jawatannya pada 19 Januari lalu. Pelantikan Hipkins disahkan oleh Wakil Raja Charles III, Gubernur Jeneral Cindy Kiro selepas mengangkat sumpah jawatan semalam dan menjadikannya Perdana Menteri yang ke-41. Manakala timbalan Perdana Menteri disandang oleh Charmel Sepuloni. Baru-baru ini penduduk bandar Bursa, Turkiye, dikejutkan dengan awan merah besar berbentuk seperti UFO muncul pada waktu matahari terbit. Fenomena itu dikenali sebagai awan lenticular yang mengekalkan bentuk piring terbang selama 1 jam. Orang ramai turut dapat merakam visual awan yang seakan-akan berbentuk gelung cincin bujur dan mempunyai lubang besar di bahagian tengah. Pertandingan luncur air bertaraf dunia di Hawaii dianjurkan selepas 7 tahun berturut-turut tidak diadakan. Apa yang menarik, buat kali pertama dalam sejarah, peluncur wanita bersaing bersama peluncur lelaki dalam pertandingan gelombang besar Eddie Aikau ini. Acara yang berlangsung di Waimea Bay bermula apabila gulungan ombak besar secara konsisten berlaku ketika musim sejuk dan melanda dari pertengahan Disember hingga Mac. Seorang kanak-kanak lelaki di Britain, Teddy Hobbs, mempunyai kemampuan untuk membaca seawal usia 2 tahun. Dipilih menjadi ahli termuda Mensa Britain atau dikenali sebagai Persatuan Masyarakat Kecerdasan Minda Eksklusif Dunia. Teddy yang kini mencapai usia 4 tahun, mampu untuk mengira dalam pelbagai bahasa. Apa yang menakjubkan, dia mampu membaca dan mengira melalui program berbentuk ilmiah yang ditonton di televisyen seawal usia 1 tahun. Teddy diterima untuk menyertai Mensa pada usia 3 tahun selepas mendapat skor IQ sebanyak 139 daripada 160.
Baiklah, bersama kami kembali di MHI. Kita nak bacakan beberapa saya kira artikel yang sangat penting untuk anda sendiri baca di dada-dada akhbar yang ada di negara kita. Kita nak mulakan dulu Cosmo. Yang menarik perhatian saya adalah di atasnya artikel berkenaan dengan bergolok bergadai tampung rawatan kos penyakit buah pinggang. Kita sedar bahawa di negara kita setiap tahun ada peningkatan bagi pesakit buah pinggang ini dalam 30% iaitu 10,000 orang setiap tahun. Dan pastinya ini memerlukan kos yang sangat tinggi. Kita tahu kosnya mahal, apatah lagi di pusat swasta kan. Bagaimana ia melihat belanja sebanyak RM7,000 sebulan dan permintaan pesakit-pesakit ini kalau boleh ada banyak lagi pusat-pusat hemodialisis bagi pihak kerajaan sendiri untuk mengurangkan kosnya. Betul. Jadi berbalik kepada kita lah ya, bercakap tentang penyakit buah pinggang ini, kita kena jagalah kesihatan diri kita, jaga pemakanan diri kita supaya tak perlulah lagi untuk kita nak buat dialisis dan sebagainya. Okey, kita lihat di berita harian, kita tengok ramai kawan-kawan kita dekat Facebook dan sebagainya pergi umrah, menunaikan umrah. Kita nak lihat di hadapan berita harian ni, di atasnya agensi umrah bolot tiket jual semula sekali ganda. Okey, inilah menyebabkan antara kenaikan kos ni kan. Okey, kira-kira 5 syarikat umrah tempatan didakwa membolot tiket penerbangan ke Tanah Suci berharga RM2,800 sebelum menjualnya semula pada harga sehingga RM5,000. Dipercayai antara sebab utama kenaikan mendadak kos mengerjakan umrah kebelakangan ini. Jadi pihak berwajib harus melihatlah, kita kena tengok agar agensi-agensi umrah ni tidak kata orang tu membolot tiket dan jual dengan harga lebih mahal berbanding dengan harga sebelumnya. Okey, ini yang satu kita kongsikan di awal tadi berkenaan dengan banjir makin buruk. Bukan sahaja di Sabah, kabarnya hampir 5,000 mangsa, Johor paling terjejas. Tiga negeri, Sabah, Johor dan juga Pahang dilanda banjir susulan episod hujan lebat ketika monsun timur laut. Setakat jam 5 petang semalam, dianggarkan kira-kira 5,000 mangsa terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Okey, ini kalau boleh kita fokuskan kepada adik kecil ini selepas 13 hari di mana waris kanak-kanak ini. Dan kita nak kongsikanlah dalam situasi pelbagai perkara yang berlaku kan dengan keadaan banjir dan sebagainya, masalah tentang kanak-kanak hilang ini sering menjadi tumpuan kan. Kalau boleh kita nak nasihatkan kepada ibu bapa lah kan, supaya sentiasa mengawasi anak-anak ini tentang perkembangan mereka kan. Kadang-kadang bermain depan rumah pun dah dikira tak selamat sekarang ni. Jadi kena hati-hati sebab kalau kita lihat adik ini 13 hari masih lagi mencari warisnya. Betul. Okey, kita nak kongsikan juga yang menarik esok di Malaysia hari ini dalam segmen Soal Wang. Kita bercakap tentang apakah kaedah beli rumah sambung bayar. Ini mungkin ramai yang melihat bahawa situasi ini adakah ia boleh berlaku kan. Sewa dahulu kemudian kita dapat pemilikan rumah tersebut. Kita nak bawakan perbincangan ini dengan lebih mendalam. Adakah benar wujud kaedah ini ataupun tidak? Okey, segalanya di Malaysia hari ini pada esok hari. Sampai di sini saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya Fazil Fuad. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.